بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم. هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار. ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار. ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب. ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين.
بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم هو الذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار ولولا أن كتب الله عليهم الجلاء لعذبهم في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم شاقوا الله ورسوله ومن يشاق الله فإن الله شديد العقاب ما قطعتم من لينة أو تركتموها قائمة على أصولها فبإذن الله وليخزي الفاسقين بسم الله الرحمن cek live بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على آله وصحبه أجمعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد قال الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله بسم الله الرحمن الرحيم
والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان لا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Hari ini kita akan sambung kelas sirah kita dan Hayatus Sahabah. Seperti mana yang kita telah belajar sebelum ini berkenaan dengan penduduk Madinah Munawwarah yang terdiri daripada beberapa Banu Qainuqa. Berkenaan dengan Banu Qainuqa, saya dah cerita dah, kata mereka ini akhirnya Nabi telah halau mereka keluar daripada Madinah atas perbuatan mereka yang makan. Ingat apa yang berlaku? Apa yang berlaku? Apa yang ingat? Apa dia? Apa mereka buat, siapa yang ingat? Dia ada 3 saja kabilah di Madinah, Banu Quraidah, Banu Nadir dengan Banu Qainuqa, ni Yahudi. Mohon ayat surah ingat ya Allah Subhanahu Wa Taala tenggelamkan Firaun dan mengikutnya, maka bawa pengikutnya untuk pergi mengerjakan haji di Baitullah. Jadi orang mereka balik, bila mereka melalui Yathrib, Nabi Musa AS bagi kepada semua yang ikut dengan Nabi Musa, kata di sini Nabi akhir zaman akan datang. Maka beberapa kabilah daripada mereka ataupun beberapa keluarga daripada mereka membuat keputusan, kata kalau begitu kami nak menetap di sini dan menunggu kedatangan Nabi yang akhir, Nabi akhir zaman, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dah ratus-ratus tahun mereka berada di situ. Jadi kami meninggal dulu, berimanlah kepada mereka, berimanlah kepada dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi akhir zaman, dan sampaikanlah salam kepada Nabi dan beritahulah kepada dia, kata kami telah beriman dengannya. Tetapi akhirnya bagi Allah Subhanahu Wa Taala utuskan kepada mereka Rasul, diriwayatkan oleh Safiyah bin Akhtab. Safiyah ni yang kemudiannya menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, anak kepada Huyai. Safiyah kata, aku ni seorang anak perempuan yang sangat disayangi oleh bapa aku dan juga pakcik aku, bapa saudara aku. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Munawwarah keluar daripada Madinah untuk pergi akan kedatangan Nabi akhir zaman. Jadi bila mereka berdua, dia kata aku seperti biasa mengejar mereka untuk mendapati mereka, tapi aku nampak mereka tak gembira, tak sambut aku, tak dukung aku. Ketika itu aku kecil lagi. Maka ketika itu aku dengar bapa saudara aku tanya kepada bapa aku, iaitu Huyai bin Akhtab, kata, adakah diakah dia? Ahwa, maksudnya diakah Rasul tu? Dia kata ya. Kata habis lagi aku hidup akan. Sedangkan mereka datang menyambut Nabi, tapi kerana ego mereka tak dapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka bila Rasulullah SAW berlaku selepas peperangan Uhud, seperti mana saya bagi tahu bahawa orang-orang di sekeliling Madinah dah mula mengambil kesempatan untuk menyerang Nabi sallallahu alaihi wasallam, sebab satu serangan dibuat oleh orang Quraisy, mereka pun ambil kesempatan. Telah panggil sahabat di Raja, dan kemudian satu orang sahabat Nabi telah dengan salah terbunuh daripada orang bukan Islam, tetapi yang Nabi telah berikan jamin kepadanya. Maka oleh kerana itu, bila mana satu orang terbunuh di mana-mana masyarakat Islam, semua penduduk sana mestilah berkumpulkan duit untuk bayarkan oleh semua orang, bukan satu orang. Semua orang kena membayar. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermesyuarat 200 ekor unta, iaitu yang sangat besar.
Jadi tanggungjawab atas Rasulullah untuk bayar atas pembunuhan itu, maka Nabi telah buat keputusan untuk berjumpa juga dengan besar Banu Nadir untuk bagi tahu seperti mana dalam perjanjian kita, apa-apa berlaku kamu. Dan maka Nabi pun kata, baiklah, orang Islam dah sedia untuk kumpulkan sekian banyak, kita kena jumpa juga dua kabilah Yahudi yang masih ada di situ, iaitu Banu Quraidah dan Banu Nadir. Banu Qainuqa halau keluar. Siapa yang tak ingat boleh refer balik kepada kelas sirah sebelum ni. Jadi Nabi SAW pun telah pergi. Bila sampai di sana, Nabi cerita, kata ini seperti mana dalam perjanjian, jika terbunuh seseorang sengaja, maka kita semua kena bayar. Mereka kata baiklah, mereka kata duduk tunggu sekejap ya Rasulullah, biarlah kami mesyuarat dulu dengan kalangan kami. Bila mereka masuk dalam kubur mereka orang-orang Yahudi ini, mereka kubur mereka sebab tu Allah Subhanahu wa taala kata, qul in kanat lakumud darul akhiratu 'indallahi khalisatan min dunin nas fatamannawul mauta in kuntum sadiqin. Kamu kata kamu punya kedudukan tinggi, kenapa mati? Mintalah kematian. Maka Allah kata walan yatamannahu adam bima qaddamat aydihim. Mereka tak inginkan kematian, bahkan mereka kena kubur, mereka hidup dalam supaya tak ada orang boleh bunuh mereka. Bila mereka masuk dalam tu, berlakulah perselisihan antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, antara kata nak bayar ke? Mereka kata ya, kalau mengikut perjanjian kena bayar. Tapi kata ini kesempatan, Nabi ada kat luar. Mereka mereka dah susunkan cara keselamatan ataupun cara nak serang musuh ataupun nak defend, iaitu mereka di atas kubur tu dah ada siap dah batu besar, dah ada panah semua kan. Mereka kata Nabi ada kat bawah tu, baik kita lontarkan batu dan bunuh Nabi. Dia habis cerita. Jadi akhirnya itu buat, tapi Allah Subhanahu wa taala telah turunkan malaikat Jibril, maka Rasulullah telah bangun terus pindah daripada situ. Para sahabat tak tahu apa, mereka tunggu Nabi tak pulang, mereka pun akhirnya jumpa Rasulullah di Madinah. Ini semua kawasan berdekatan dengan Madinah, tapi bukan yang dinamakan Madinah dulu, kecil saja. Kemudian dia berkembang, semua masuk dalam tu. Jadi bila mereka sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi bagi tahu, kata malaikat Jibril telah sampaikan wahyu kepada aku bahawa mereka dah buat perancangan untuk bunuh, iaitu lontarkan batu besar, yang mereka memang dah standby pun untuk melawan musuh mereka. Dengar baik tuan-tuan, kelas sirah adalah separuh syariat kita. Kalau kelas sirah kita tak belajar, maka kita akan misunderstand agama kita. Ini dengar baik-baik. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tinggallah, kami tak akan buat apa-apa. Maka perkara ini sampai ke telinga Ubay bin Salul, iaitu ketua munafik. Dia kata berani Rasulullah nak halau. Dia kata dia orang ni adalah partner kami. Takkan Rasulullah nak halau mereka? Dia kata tak, saya tak akan benar perkara ini berlaku. Dan Allah cerita dalam Al-Quran, Allah kata ala ra'ilal ladzina nafaqu yaquluna li ikhwanihim alladhina kafaru min ahli alkitab. Kata kalau mereka kata kepada mereka yang telah kufur daripada ahli kitab, kalau mereka halau kamu keluar, kami akan keluar dengan kamu. Kalau mereka perang kamu, kami akan perangi orang yang memerangi kamu. Allah kata wallahu yashhadu innahum lakadzibun. Kata orang munafik ni dalam hal ni pun mereka dusta sebenarnya. Ya Allah sebut, nanti saya cerita, saya akan baca surah Syar ni yang Abbas kata sepatutnya kita panggil surah Bani Nadir, kerana dalam surah ni Allah cerita keseluruhan Bani, dan banyak pelajaran yang mungkin saya tak mampu nak cover pada malam ni, tetapi saya cuba perkara-perkara yang penting untuk cover, dan sangat penting apa kecil, tapi peristiwa dan ni memberi pengajaran dan banyak sangat istimbat daripada peristiwa ini. Maka mereka pun percaya dengan janji Abdullah bin Ubay bin Salul. Kata kalau dia, kenapa? Sebab apa? Orang Islam, anggap dia orang Islam. Dia kata kalau dia bagi jaminan, okeylah. Maka Huyai bin Akhtab, siapa tadi? Akhtab siapa? Huyai bin Akhtab tu siapa? Baru tadi saya sebut. Siapa Huyai bin Akhtab? Ayah kepada Safiyah. Huyai bin Akhtab kata,
Rasulullah, kami buat dengan dan para sahabatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sambut tawaran mereka dengan Allahu Akbar. Para sahabat dah faham, kata Allah bakal berikan kemenangan yang besar kepada orang Islam, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah sediakan tentera lebih kurang 700 orang pada hari yang sama mereka keluar untuk serang. Pada hari yang sama. Dimandangkan mereka datang tu, orang Yahudi ni, Banu Nadir pun tak sempat buat apa-apa preparation. Sebab hari yang sama, masa tu juga mereka datang. Jadi mereka tak sempat, dan mereka akhirnya hanya membunyikan diri dalam kubur. Mereka tak sangka. Sebab itulah Abu Sufyan kata apa dalam peperang, dalam Raja' punya peristiwa tu kan. Dia kata, aku tak pernah nampak seorang yang disayangi sayangnya para sahabat Nabi pada Nabi Muhammad. Orang pemimpin yang disayangi seperti mana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mereka sanggup bagi nyawa. Hari yang sama, bila sampai mereka buat itu cara perang dulu, putuskan supply, boycott. Jadi bila mereka putuskan semua supply, maksudnya makan, minum kan, mereka hentikan dulu, dan akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah perintah para sahabat untuk bakar pohon-pohon kurma mereka. Di mana lepas bakar tu pun sahabat rasa sebut salah betan yang kami buat, maka turun ma qata'tum min linatin aw taraktumuha qa'imatan 'ala ukhziyal. Kata yang kamu potong itu pun perintah Allah untuk melemahkan orang-orang fasik ni. Jadi jangan bersalah kerana itu perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala untuk bakar. Pohon kurma ni bukan pohon yang boleh tahan tanam hari ni besok berbuah. Dia makan masa yang lama, tapi perintah Allah Subhanahu wa taala kata bakar, maka mereka bakar sehinggalah akhirnya mereka mengaku kalah, mereka surrender. Maka Allah Subhanahu wa taala cerita dalam antum lahum mani'atuhum husunuhum min Allah fa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu. Kata mula mereka sangka mereka boleh kalahkan Allah kerana mereka tinggi tentera daripada tangga wa qadhaf, sehingga dan binasakan rumah mereka. Nabi kata, okey, sekarang kamu mengalah, kamu boleh pergi, bawa saja apa saja yang kamu ada, tinggalkan Madinah, maksud tempat tu sekarang. Apa yang kamu boleh bawa, kecuali
InsyaAllah ni okey. Tengah direct. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Kat mana tadi? Jadi bila mana keputusan yang maka mereka telah pergi tinggalkan kota Madinah, tempat mereka dengan meninggalkan. Jadi harta yang diterima itu dipanggil faid sebab mereka tidak mendapat menghasilkan dengan sebarang peperangan. Bahkan itu atas perintah Nabi SAW dan mereka telah surrender, iaitu serahkan. Maka harta itu bagaimana pelaksanaan dia, Allah Subhanahu Wa Taala beritahu bahawa itu untuk Allah dan Rasulnya, untuk ahli bait, keluarga Nabi SAW, anak yatim, miskin dan juga musafir. Sebab apa Nabi sallallahu Allah kata kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Ini perkara yang sangat penting hari ini yang Allah sebut dalam Quran, iaitu supaya jangan orang yang kaya jadi lebih kaya tetapi harta itu diberikan kepada mereka yang memerlukan. Ini sangat berlawanan dengan konsep kapitalisme kita hari ini. Iaitu kita sebut sama rata tapi tak ada sama rata. Nabi kata Allah tentukan faid itu kaila yakuna dulatan bainal aghniya'i minkum, supaya jangan ada orang kaya yang mana mengambil kesempatan dengan itu. Maksudnya mereka kata, oh kami pun ada jadi kami akan dapat banyak mana kamu dapat. Jadi orang kaya jadi kaya, orang yang miskin sama juga, tak ada apa. Tapi pemberian faid ini adalah mengikut ketentuan yang Nabi buat. Jadi Nabi buat macam mana ataupun ketentuan Allah. Apa yang Nabi buat? Pertama sekali Nabi SAW telah berikan kepada para muhajirin yang tak ada tanah, tak ada rumah. Nabi kata semua ni untuk mereka, lil fuqara'il muhajirin alladhina ukhriju min diyarihim wa amwalihim yabtaghuna fadlan min Allah wa ridwana wa yansuruna Allah wa rasulahu ulaika humus shadiqun. Pertama, untuk para muhajirin yang fakir, yang berhijrah tinggalkan rumah dan telah berhijrah dengan harta benda nyawa mereka untuk bantu agama Allah, maka ini untuk mereka Nabi bahagikan untuk mereka. Bagi perhatian tuan-tuan, ini bukan kelas yang biasa. Saya ulang lagi sekali, bagi tumpuan sepenuhnya. Perkara ini kalau tuan-tuan dengan repeat pun tuan-tuan tak akan faham. Maka bagi tumpuan sepenuhnya. Maka bahagian pertama Nabi kata kepada semua orang muhajirin yang mana mereka telah berhijrah tinggalkan Mekah, jadi tanah-tanah orang Yahudi ini dapat kepada mereka, orang muhajirin. Ini pembahagian faid yang dikata orang yang belajar fiqh 10 tahun pun baru dia akan belajar faid itu benda apa yang kita belajar hari ini. Nabi SAW kata ini akan diberikan kepada muhajirin siapa? Yang mereka tak ada tanah. Selama ni bagaimana mereka hidup di Madinah, mereka bahagikan, orang-orang Ansar telah berikan tanah-tanah dan rumah-rumah mereka untuk muhajirin. Faham? Mereka berikan tanah-tanah dan rumah. Nabi kata sekarang ni orang muhajir, orang Ansar tak payahlah korbankan lagi rumah mereka. Tanah yang kita ada ni berikan kepada semua muhajirin dan juga kepada orang Ansar yang tak ada rumah, yang miskin. Kedua, dan ayat seterusnya keluar selepas kemenangan yang mereka dapat kata Banu Nadir ni, walladzina tabawwa'ud dara wal imana min qablihim yuhibbuna man hajara ilaihim wa la yajiduna fi sudurihim hajatan mimma utu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Iaitu Allah puji para Ansar supaya mereka tak terasa. Mereka kata kami pun ambil bahagian juga, kenapa kami tak dapat apa? Allah kata bahkan kami puji juga mereka, orang-orang Ansar yang mana mereka telah buat persiapan selama mereka di sana untuk menyambut kedatangan Nabi dan para sahabat, dan mereka telah berikan, iaitu Madinah Allah sediakan di tangan Ansar. Ansar Allah jadikan asbab. Maka Allah kata dan mereka sedikit pun tak mau apa-apa balasan. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah, dan bahkan mereka utamakan orang muhajirin dalam keadaan diri mereka dalam kesusahan. Jadi untuk mereka Allah kata faulaika humul muflihun, maka mereka ni adalah golongan yang telah berjaya. Muhajirin shadiqun, dan ini golongan kedua iaitu para Ansar, Allah kata mereka ni humul muflihun, dah berjaya. Golongan yang ketiga hari ini kita nak belajar, iaitu Allah sebut dalam Quran, kita selalu baca doa ni, Allah sebut dalam Quran walladzina ja'u min ba'dihim. Dan sekarang ni giliran mereka yang datang selepas ini, iaitu kita.
Dan kita pula doa untuk para sahabat. Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Iaitu kita pula golongan yang ketiga yang termasuk dalam golongan yang baik, iaitu mereka yang datang kemudian dan doakan para muhajirin dan ansar dengan doa. Ya Allah, ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami, dan janganlah ada apa-apa dalam hati kami, kebencian ataupun keburukan dalam hati kami. Dan ya Allah, Engkau Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Itu golongan kita, semoga Allah masukkan kita dalam golongan ini. Kemudian Allah cerita tentang munafik tadi siapa? Abdullah bin Ubay bin Salul. Allah kata dia janji dengan mereka. Dia kata kalau masa Nabi serang, dia pun dah sembunyikan diri, dia pun tak tahu dah. Tak muncul pun dia. Allah kata dalam Quran, tengok orang-orang munafik ni, yang mereka kata kepada saudara mereka daripada orang-orang kafir, daripada ahli kitab. Pertama, banyak kita selalu salah faham berkenaan dengan definisi apa itu ahli kitab. Zaman sekarang tak ada ahli kitab. Ahli kitab ni adalah mereka yang mana terus beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam selepas kedatangan Nabi. Mereka yang tidak beriman selepas kedatangan Nabi, kita panggil mereka alladzina kafaru min ahli kitab. Mereka yang telah menjadi kafir daripada ahli kitab. Di sinilah surah Hasyr Allah mulakan huwallazi akhrajal ladzina kafaru min ahli kitab. Kata Allah yang telah keluarkan orang-orang kafir daripada ahli kitab. Ahli kitab selagi mana mereka pegang pada kitab Nabi mereka, Taurat, Injil, Zabur dan lain-lain. Dan bila Nabi datang, mereka beriman kepada Quran. Kalau mereka tidak beriman, mereka ini diberi gelaran apa? Kafir. Mereka bukan ahli kitab. Apatah lagi hari ini. Memang tak wujud. Sama ada kafir ataupun Muslim. Tak ada apa-apa. Al-kufru millah wahidah. Sama ada mereka Yahudi ke, Nasrani ke, mereka ni semua kafir. Sebab apa? Hidayat dah datang, Nabi dah datang. By right mereka kena beriman dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam seperti mana kita kena beriman dengan nabi-nabi dulu. Kalaulah ada di kalangan umat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak beriman dengan warusulih, dengan mana-mana nabi, maka dia seorang kafir. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi. Dan iman apa? An tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Semua rasul-rasul. Kalau seorang pun kita tak beriman, kita kafir. Saya tak mau masuk perbincangan yang lebih detail dalam asasnya. Tak boleh ingkar seorang nabi pun. Begitulah kalau daripada kalangan mereka ahli kitab mengingkari salah seorang nabi, iaitu termasuklah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mereka adalah alladzina kafaru min ahli kitab. Yang mana bila datang wahyu, bila Allah utuskan nabi, mereka telah mengingkari, maka mereka bukan lagi ahli kitab. Di zaman sekarang tuan-tuan tak payah pergi cari, memang tak ada ahli kitab. Tak wujud, bahkan mereka adalah kafir. Kafir. Ini Quran sebut. وَالَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لِأَوَّلِ الْحَشْرِ. Kata ini kali pertama Allah keluarkan, kali kedua Allah akan halau lagi daripada Khaybar. Ini kita akan belajar seterusnya berlaku peperangan Khaybar. Mereka telah berpindah daripada sini pergi ke Khaybar. Daripada Khaybar tu mereka akan lagi sekali bila Nabi SAW akan berlaku peperangan, sebab mereka akan bantu lagi sekali tentera yang datang, iaitu tentera Ahzab. Tentera Ahzab ataupun peperangan Khandaq, insya-Allah kita akan belajar pada minggu seterusnya. Mereka bantu juga. Mereka ni tak pernah serik, tapi mereka salahkan orang Islam atau orang Islam halau kami, orang Islam. Tak ada. Mereka yang tak beriman kepada Nabi akhir zaman, seperti mana saya sebut tadi. Huyai bin Akhtab kata apa? Hari-hari mereka tunggu Nabi datang, je mereka tolak. Ego mereka kata, kenapa bukan daripada kabilah kami? Sebab itulah Allah Subhanahu Wa Taala tidak memberi apa-apa kemuliaan atas dasar keturunan. Tak ada. Tak ada. Kemuliaan inna akramakum indallahi atqakum. Mesej terakhir yang Nabi bagi dalam Hajjatul Wida, ala inna rabbakum wahid wa inna abakum wahid. Tuhan kamu pun satu, ayah kamu pun satu. La fadla li arabiyyin ala ajamiyyin. Tidak ada kelebihan orang Arab sekalipun kepada orang bukan Arab. Wala
li'ajamiyyin ala arabi. Tak ada kelebihan orang lain pun, maksudnya jangan orang putih pula kata kalau macam tu kami lebih hebat. Tak ada. Wala li aswad ala ahmar. Orang kulit putih tak ada kelebihan atas orang kulit hitam. Wala li aswad ala ahmar. Orang kulit hitam tak ada kelebihan atas kulit putih. Illa bittaqwa, dan dibaca inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia daripada kalangan kamu adalah yang paling bertakwa. Allah tak pandang, la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Allah tak lihat apa-apa, harta maupun rupa kamu. Inilah agama yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dalam surah Al-Hasyr ni Allah kata Banu Nadir ni daripada 3 kabilah ni mereka pilih buat seperti mana kabilah Banu Qainuqa buat. Ya Allah kata kama talil ladzina min qablihim qariban zaqu wa bala amrihim wa lahum azabun alim. Kamu membuat seperti mana mereka khianat, maka bagi mereka azab yang pedih. Kemudian Allah kata tentang munafik, Allah mereka ni macam syaitan. Kama talil syaitani idh qala lil insani kfur. Munafik ni pula macam syaitan. Dia suruh orang kafir, orang kufur kepada Allah. Falamma kafara, bila orang kufur dia kata inni bari'um minka inni akhafullaha rabbal alamin. Kata aku tak tahu, engkau lah dan aku takut kepada Allah. Syaitan, dia syaitan. Last sekali dia kata aku tak nak buat ni sebab aku takut kepada Allah. Perangai orang munafik ni Allah samakan dengan syaitan. Jadi syaitan ni kedudukan dia, orang munafik ni begitu hina sekali, mereka ni seperti syaitan. Itu orang munafik ni lah mereka serang Nabi SAW sampai akhir. Abdullah bin Umar bin Salam, dia tak berhenti kat sini, dia fitnah keluarga Nabi. InsyaAllah kita akan belajar lagi bagaimana. Allah kata dalam Quran, kata orang-orang Yahudi ni yang hinanya mereka, la antum ashaddu rahbatan fi sudurihim min Allah. Kata mereka ni takut kamu lebih daripada takut Allah. Waktu mereka takut Allah, kamu serang orang takut kamu, dia tak takut Allah. Zalika bi annahum qaumun la yaqilun. Kata bodohnya mereka. Bodohnya mereka. Mereka takut kamu lebih daripada Allah. Maksudnya kalau mereka takut Allah, niscaya mereka tak buat perkara. Maka Allah buat apa? Allah telah binasakan mereka. Mereka telah yukhribuna buyutahum, terpaksa hancur, binasakan rumah mereka dengan tangan mereka sendiri. Yang baki itu bi'aidil mu'min wa mu'min pun, dan mereka dikeluarkan pun. Kata Allah kata la yuqatilunakum jami'an illa fi quran muhassanatin aw min wara'i judud. Mereka ni pengecut Allah. Mereka tak akan serang kamu kecuali dalam kubu, di belakang dinding. Itu dia mereka buat. Ba'suhum bainahum syadid tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta dzalika bi annahum qaumun la yaqilun. Kamu anggap mereka ni ramai satu jemaah, sedangkan mereka ni semua individu saja, tak ada siapa yang bantu satu sama lain. Ini keadaan orang Yahudi dulu, kini dan selamanya. Ya Allah Subhanahu wa taala nak beritahu kita, Allah nak beritahu kita kedudukan orang Yahudi, kedudukan orang munafik. Dan bila Nabi sallallahu alaihi wasallam datang, apa yang mereka buat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Quran Allah Subhanahu wa taala turunkan untuk beritahu. Sebab tu kata hebatnya para sahabat, Allah turunkan Quran cerita tentang mereka sendiri dalam Quran. Qad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Allah turunkan Quran, Allah ceritakan tentang para sahabat sendiri dalam Quran. Itu hebat para sahabat. Dan malangnya kalau kita tak belajar sirah, kita tak akan faham Al-Quran. Tak akan faham Al-Quran. Tadi baru saya jumpa seorang alim, dia tanya saya beberapa perkara. Dia kata saya mula mengajar tafsir. Dia kata saya rasa saya tak dapat jawapan untuk beberapa soalan. Maka saya kata kepada dia, selagi tak belajar sirah, selagi tak belajar sejarah, susah nak mengajar tafsir. Sebab tafsir Al-Quran ni adalah sirah manusia, sejarah Nabi-Nabi dulu. Kita kena tahu semua. Saya pernah sebut hari itu Israel itu siapa? Siapa Israel? Ha? Ha? Salah, siapa? Nabi apa yang nama Israel? Nabi Yaqub alaihissalam. Keturunan Nabi Yaqub diberi gelaran Bani Israel. Dan Bani Israel ni menetap di mana? Di Syam. Jadi macam mana di Baitul Maqdis itulah tempat mereka. Jadi macam mana mereka sampai ke Mesir? Semua saya ceritalah. Bagaimana mereka sampai? Nabi Musa tu apa hubungan dia dengan Nabi Yaqub? Ini soalan dah habis dah ni Q&A. Saya tanya soalan, tuan-tuan jawab.
Right. Bagaimana Bani Israel akhirnya sampai ke Mesir dan dizalimi oleh Firaun? Bagaimana tuan-tuan? Siapa? Betul. Tapi apa hubungan Nabi Yusuf alaihissalam? Bagaimana Nabi Yusuf sampai ke Mesir? Ha? Ah, macam mana dia pergi Mesir? Siapa boleh bagi saya jawapan yang solid? Dijual kepada Raja Mesir. Dibeli oleh Raja Mesir. Tu dia bawa ke Mesir tu. Kemudian Nabi Yusuf alaihissalam jadi apa? Menteri Kewangan di Mesir. Daripada dialah mulanya keturunan Bani Israel menetap di Mesir. Dan Nabi Musa alaihissalam datang, tewaskan Bani Israel. Allah minta Nabi Musa buat apa? Bawa balik Bani Israel ke Quds, ke Baitul Maqdis. Tapi diorang tak nak pergi. Mereka kata apa? Penduduk sana zalim, nanti diorang bunuh kami. Ini keturunan Anbiya. Sebab tu kata, tanpa kita mempelajari sirah, tanpa kita mempelajari sejarah, kita tak akan dapat faham Al-Quran. Dan kefahaman kita berkenaan dengan Islam akan tidak sempurna. Biarlah kita belajarlah 500 tahun sekalipun, apa sahaja kita belajar, fiqah pun, tapi kalau kita tak belajar sirah, kita tak belajar sejarah, kita tak akan faham Al-Quran. Sebab tu betapa, sebab tu saya ulang-ulang tadi saya kata betapa pentingnya waktu bagi tumpuan sepenuhnya. Kerana yang akan dapat daripada saya di depan ini tak sama dengan apa yang tuan-tuan belajar kemudian. Itu tak ada sanad. Itu tak ada guru dan itu tak ada dia punya manfaat seperti mana yang belajar directly ni ada manfaat. Waktu kalau boleh tidur awal sikit kan, malam besok ada kelas tu kan, baru datang, baru boleh bagi tumpuan kan. Inilah SOP tumpuan. Sebab inilah hakikat dia. Dan saya nak tuan-tuan balik baca surah Al-Hasyr di mana Allah Subhanahu Wa Taala ceritakan tentang Banu Nazir ni sepenuhnya daripada awal sampai habis. Apa yang berlaku. Allah bagi tahu pelajaran satu yang seperti saya sebut, kaila yakuna dulatan bainal aghniya minkum. Daripada sinilah keluarnya fiqh ekonomi yang begitu panjang lebar daripada beberapa ayat dalam surah ni tadi. Al-Iqtisad kan, ekonomi Islam istinbat daripada ayat daripada surah ni saja. Banyak panjang lebar. Ibn Abbas kata ni surah Banu Nazir sebab dalam peristiwa inilah yang Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi tahu bagaimana kan, jangan kamu buat pembahagian yang mana dengannya kamu kata sama rata, sedangkan orang kaya jadi lebih kaya, orang miskin dapat sedikit saja. InsyaAllah. Jadi lepas ni kalau ada yang tidur tu memang tak dapat sanad lah. Allah dah masuk Rishad, insyaAllah berhenti di sini, kita akan sambung lagi. Banu Qainuqa, saya dah cerita sebelum ni tapi saya refresh balik sebab saya nampak macam seolah-olah tuan-tuan semua dah lupa. Tak apa, saya ulang balik. Qainuqa ni berlaku selepas peperangan Badar. Bila mana Zaid bin Harithah bawa unta Nabi SAW balik ke Madinah dan bagi tahu berita gembira kata orang Islam, dia orang tak percaya. Bahkan ketika itu orang Yahudi, orang Banu Qainuqa dia kutuk lagi. Dia kata apa, alah, orang gaduh dengan orang perang dengan orang Quraisy. Orang Quraisy ni tahu apa seni peperangan, cuba perang dengan kami. Sedangkan mereka sepatutnya membantu Nabi. Dan tak bantu, mereka macam mengejek pula. Mereka sangka memang semua dah mati. Tengok kata menang. Bila menang mereka tak puas hati. Satu hari salah seorang wanita pergi menjual beli di pasar Banu Qainuqa tu. Bila dia pergi membeli barang di pasar Qainuqa, maka orang-orang sana mula mengejek dia. Orang Islam mengejek dia dalam pasar Yahudi. Sehingga satu orang tu diikat tudung ataupun pakaian labuh yang dipakai oleh perempuan tu, jadi diikat di belakang. Bila perempuan tu bangun, maka tercabut pakaian dia, tudung dia. Maka mereka mula gelak, mengejek, menghina. Sedangkan Marwah, seorang wanita, maka ketika itu ada seorang sahabat Nabi, dia telah keluarkan pedang dan dipancung kepala orang tu terus yang telah buat perkara ini. Dan sebagai balasan mereka telah bunuh sahabat. Maka bila berita sampai kepada Nabi, Nabi terus buat pengumuman perang.
Nabi telah perangi mereka dan halau mereka keluar daripada Madinah. Ini Banu Qainuqa yang pertama. Jadi mereka selalu kata orang Islam halau kami keluar sana jadi ini kami punya. Sedangkan tengok perbuatan mereka ni tak boleh dimaafkan pun. Mereka menghina seorang wanita dengan bogilkan dia. Lepas tu mereka ketawakan pula. Begitu teruk sekali perbuatan-perbuatan mereka. Dan selalu mereka sembunyikan, tapi yang mereka cerita adalah, oh dia kata orang Islam ni zalim. Dulu kami tinggal dekat Madinah, mereka halau. Kami nak tinggal dekat Mesir, mereka halau. Kami nak tinggal di Qud, mereka halau. Kemana kami nak pergi? Inilah mereka sentiasa mendakwa kezaliman daripada orang Islam, sedangkan mereka tutup perbuatan mereka. Nabi pun mereka nak bunuh. Dia buat pengumuman untuk serang Nabi dalam, sedangkan ada perjanjian. Nanti kita dengar Banu Quraidah pun dia akan ingkari Nabi SAW dalam peperangan Khandaq, dia akan pergi serang kamp wanita pula. Begitu saja. Yang kubu yang mana Nabi SAW letak, para wanita akan diserang oleh dalaman, maksudnya musuh daripada dalam ni, iaitu Banu Quraidah. Sedangkan yang luar tak dapat masuk sebab ada Khandaq. Tapi mereka ni yang pergi kacau wanita-wanita. Maka Quraidah ni lah paling teruk yang Nabi telah keluarkan perintah untuk pancung semua dewasa mereka, seorang-seorang. Tak ada kemaafan. InsyaAllah kita akan sambung lagi, semoga Allah Subhanahu Wa Taala berikan kita manfaat sepenuhnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala, bila kita baca sirah, tengok kita belajar tafsir, kita baca Al-Quran, dan kita kan semua kita dapat belajar. InsyaAllah mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berikan. Lepas tu saya kata, bagi sedikit tumpuan demi Allah, apa yang tuan-tuan akan dapat ni, value dia lebih daripada bilion ringgit punya value. Kalau tuan-tuan boleh bagi tumpuan sedikit. Kalau tidak, memang rugi pun bilion ringgit punya kerugian. Sebab bukan mudah untuk belajar pelajaran ini dengan cara yang mudah, maksudnya dengan ringkas. Kalau tidak, kena baca daripada 10-20 kitab untuk dapat conclusion untuk mengajar perkara ini. Jadi, bagi tumpuan sikit dan berbaloi dia punya keuntungan dia bilion ringgit worth. Bagi tumpuan betul-betul. Saya tak nak masa duduk tidur. Ya Allah, subhanallah, bihamdi, subhanakallah, wa bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik.